MB Terengganu, mohon maaf, keluar negara tak bersama rakyat ketika cuaca buruk. Masa banjir itu Disember, Jumaat Disember 2022. Dia dah jadi dah, menteri besar dah. Disember 22 tak bersama dengan rakyat. 3 pondok bayar parkir dipecah dan dibakar. Ini dekat Terengganu juga. Sebab tak puas hati. Rakyat tak puas hati. Parking tiba-tiba kena bayar pula parking. Bakar terus. Ini korang ajar. Korang yang ajar, bukan korang ajar. Engkau orang yang ajar. Jadi macam ni. SPRM sahkan siasat MB Terengganu jual tanah 29.3 juta kepada NGO isterinya hanya dengan harga RM500,000. Kan, kita cerita pendapatan kurang, duit tak ada. Tiba-tiba jual tanah 29 juta, bayar premium RM500,000 je tuan-tuan. Pada isteri dia. Dan kenyataan daripada PKR Terengganu ada 10,000 miskin tegar. Kerajaan pusat cuba selesai masalah. Tuan-tuan, ini negeri yang mempunyai 1.6 bilion terimaan bukan hasil termasuk dana khas kerajaan persekutuan iaitu hasil petroleum sebanyak 1.61 bilion ringgit. So kalau dalam keadaan macam ni dengan pendapatan setiap tahun 1,800,000,000 daripada minyak sahaja, tetapi cukai yang dikutip, pendapatan yang dikutip kalah dengan Pulau Pinang, tuan-tuan. Pulau Pinang pun boleh kutip 500 juta dalam keadaan tak ada apa. Pulau Pinang ni tak ada minyak, tak adalah tempat macam pulau yang cantik dengan laut terbuka, tak ada. Saya biasa pergi Pulau Pinang, sedih tengok pulau, bukanlah sedih, cantiklah Pulau Pinang tu. Tetapi kalau nak compare dengan apa yang ada di Terengganu tu, jauh sekali tuan-tuan. Dengan kecantikan laut, dengan hebatlah kita kata. Kan? Dengan kecantikan laut, dengan Tasik Kenyir. Cantik, sangat cantik. Ni saya nak tunjuk tuan-tuan. Kalau siapa yang tak biasa pergi Pulau Rawa. Siapa tak biasa pergi Pulau Rawa, tuan-tuan boleh pergi Pulau Rawa. Ni. Pulau Rawa. Cantik tuan-tuan. Tengok air dia. Lama. Pulau Rawa Island. Cantik. Biru air dia. Ini bawa Pulau Rawa. Kita tak cerita Pulau Redang, Pulau Kapas, Tasik Kenyir. Penyu pun dah tak pergi Terengganu. Kan? Why? That begs the question, kenapa? For so many years mereka memerintah. Dalam pemerintahan yang kononnya ulama, tok guru, kan, kita ni pejuang Islam, memperjuangkan Islam. Dia duk salahkan. Tuan-tuan, dia duk salahkan kerajaan pusat tak bagi tak bagi royalty minyak. Ni saya nak tunjuk ni dalam bajet ni. Ini dalam bajet negeri Terengganu. Hasil petroleum 1.6 bilion. Memanglah namanya bukan duit duit royalty, tak kisahlah nama apa sekalipun. Sarawak pun terima 2 bilion je. Letaklah nama apa sekalipun, duit juga nama dia 1.6 bilion. Tapi hasil kau orang 250 juta pun tak sampai. 250 juta pun tak sampai. Sedih. And yet, orang ini yang bercakap tentang kegagalan PMX. Saya dah cerita semalam. Kejayaan PMX. Turun unemployment rate. Turun inflation rate. Kita kata, daripada segi indikator-indikator keuntungan syarikat. Kita tak cerita Kelantan lagi betapa ada 14 tanah dilelong sekarang, dilelong sebab projek nak buat atas tu tak boleh nak buat. Kena lelong dekat bank tuan-tuan, dekat Kelantan.
Kelantan kita cerita lain. Hari itu kita dah cerita Kedah. Hari ni kita cerita Terengganu. Nanti kita bawa cerita Kelantan. Kelantan ni saya bawa last. Perlis saya tak kacau. Perlis saya tak kacau. Sebab dia baru perintah penggal satu hal. Dan Perlis ni tak ada benda. Tapi kalau kita tengok bagaimana pemerintahan ini. Ruwai bid'ah tuan-tuan. Golongan yang diberi amanah untuk memerintah tetapi mereka bodoh untuk memerintah dan akhirnya gagal dalam pemerintahan mereka menyusahkan rakyat. Agro Kedah itu kan. Yang Kedah Agro tak boleh bayar gaji 6 bulan ada sampai 9 bulan. Ada orang komen kat situ. Kalau engkau nak bayar baik, kau je lah bayar gaji. Dia kata, engkau je lah bayar gaji. Kalau kau dah sibuk sangat, boleh. Bagi kami lah jadi pemerintah, kami bayarkan gaji. Selagi kami tak pemerintah, maka kami kena tunang jadi pada pemerintah. Iaitu Sanusi. Ada orang kata, alah tak apalah kan. Tak ada masalah benda tu, nanti dia bayarlah. Bang, ini bulan puasa bang. Tak lama lagi nak masuk raya. 7 bulan tak dapat gaji bang. 7 bulan tak dapat gaji. Jangan kata 7 bulan, 2 bulan pun kita dah apa orang kata mengacau dah. Ni 7 bulan tak dapat gaji. Kau agak engkau orang walaon yang lain sedap lah. PAS, Harakah 2 juta tak boleh bayar. Hutang tak boleh bayar tuan-tuan. Tapi bila pilihan raya angkat sumpah. Dia orang kata kalau pemerintahan PMX tu bagus, kalau pemerintahan PAS tak bagus, kenapa Terengganu itu masih dimenangi oleh PAS? Itu satu persoalan yang sangat menarik. Dan saya ada jawapan dia. Salah satu jawapan yang besar adalah angkat sumpah. Hari itu Exco Terengganu mengatakan siapa yang balik Terengganu akan dapat duit. Duit apa? Duit itu adalah duit hijrah. Maksudnya yang balik untuk mengundi dapat duit. Bila dah habis pilihan raya, duit pun tak nampak. Sebab dia kata, kerajaan pusat tak bagi. Apa kena-mengena kerajaan pusat kau nak janji bagi, kau bagilah. Kau nak berjanji bagi, kau bagi. Tak ada masalah, itu hal engkau. Yang kau nak minta dengan kerajaan dan salahkan kerajaan pusat, tu kenapa? Ini tuan-tuan. Dan mereka lihat, dan saya tahu orang Terengganu ni orang businessman. Dia macam orang Kelantan. Tapi Terengganu ni bagi saya lagi advance business mereka. Kan? Dia lebih maju. Dia nampak lebih maju sebagainya. Lagi advance. Tapi saya kesian tengok orang Terengganu. Kalau anda betul-betul, yalah, anda dah buat pilihan pada pilihan raya lepas. Lantak pi lah. Itu dah berlalu. Yang akan datang ni, saya dah tunjuk statistik tuan-tuan. Yang orang macam ni yang korang nak letak sebagai pemerintah. Nak jaga Terengganu. Nak harapkan Terengganu lebih maju. Ini bukan data yang baru hari ini jadi macam ni. Data ini dah 5 tahun. Saya tunjuk tuan-tuan tadi. Hasil yang teruk itu dah berlaku berapa tahun? 5 tahun dah. Itu 5 tahun yang dicatatkan. Dan ini disebut dalam Dewan Undangan Negeri. Terengganu sendiri mengatakan demikian. Terengganu pertimbang kembali kutip cukai pintu bersasar sebab kekurangan hasil yang agak besar dialami sejak 5 tahun ini. 5 tahun. Pulau Rawa Johor, yalah. Dia Johor Terengganu lah. Sebenarnya ni cerita sebab kita ni satu Malaysia. Pulau Rawa itu Terengganu boleh dapat benefit dia. Kalau dia pandai gunakan kelebihan itu. Pointnya tuan-tuan, Allah SWT sebut dalam surah Al-Hud, 2 ciri pemerintah. 2 ciri. Pertama, dia mesti ada kekuatan. Kedua, dia mesti amanah. Kekuatannya bukan kekuatan fizikal semata-mata. Paling utama kekuatan ni. Kekuatan untuk akal dia memerintah. 1.6 bilion. 1 bilion setiap tahun kau dapat. Kau buat apa dengan duit tu? Kau tabur ke mana duit tu sebenarnya? Saya baca tadi, daripada jumlah tersebut, pembangunan hanya sekitar dalam 470 juta aja pembangunan. 1.775 bilion perbelanjaan bekalan. Pembelanjaan bekalan. 1.7 bilion.
1.17 bilion, 1.77 bilion. Perbelanjaan bekalan, perbelanjaan tagungan. Pembangunan 500 juta, tak sampai. $500 million je. So, tak apalah pembangunan tu mungkin tak bagi hasil yang besar. Sebab most of it datang daripada persekutuan. Tapi daripada segi hasil 249 juta, even berbanding dengan Pening pun 533 juta. Bagi saya itu satu benda yang sangat merisaukan bagi negeri Terengganu. Tapi yang menarik tuan-tuan, dapat duit Petronas, dapat duit royalty, duit Ehsan, beli kereta mewah dulu kan. Beli kereta mewah dahulu. Alright. Korang tak faham mentaliti Pantai Timur. We watch you, dia kata. Saya faham. Sebenarnya sama je mentaliti Pantai Timur dengan mentaliti orang mana-mana pun sama. Dia isu dia canduan tentang agama. Canduan agama. Dia bukan masalah agama itu dicandukan. Bila agama itu dijual dan kalau kau tak ikut ajaran ini, maka engkau akan dipulaukan. Engkau akan dilaknat. Engkau akan dikafirkan. Yang tu. Jadi, apa orang kata? Ketakutan mereka sebenarnya. Dan Terengganu, politik Terengganu, bukan pemerintah dia saja, termasuk orang-orang PAS Terengganu, mereka bermain dalam politik itu. Politik menakut-nakutkan. Politik menakut-nakutkan. Dia orang ingat kita akan takutlah dengan dia. Tak. Politik menakut-nakutkan. We had worse than that, tuan-tuan. Kalau kau rasa politik kau menakut-nakutkan, aku ni menghadapi lagi besar daripada itu. Alright, so kita nilai sendiri. Ada akal, ada iman, fikir sendiri. Data saya dah bentangkan. Siapa yang gagal sebenarnya? Itu soalan yang tuan-tuan dan perempuan boleh tanya. Dan insyaAllah, kan, kita nak boleh berubah. Kan? Boleh berubah. Boleh berubah. Agama yang dibawa oleh PAS itu bukan agama Islam yang sebenar. Itu bukan ajaran Islam yang sempurna dan yang sebenar. That's not how Islam works. Itu bukan cara Islam. Okay? Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.